Jika anda masih ingin menggunakan teknik manipulasi Arahnu ini, saya akan kongsikan dengan anda 5 tips untuk manipulasi emas di Arahnu bagi mengurangkan risiko kerugian. Jom. Tips yang pertama adalah, bilakah waktu yang sesuai untuk kita menggunakan teknik pajak emas ini? Jadi, waktu yang sesuai untuk menggunakan teknik pajak emas ini adalah apabila harga emas dunia jatuh mendadak sehingga 10 hingga 15%. 10 hingga 15% ini adalah berdasarkan jumlah belian asal emas kita pada sebelum ini. Kerana kebiasaannya, apabila harga emas jatuh mendadak, harga emas biasanya akan naik semula dalam tempoh yang tidak sebegitu lama. Tips yang kedua adalah, kita kena asingkan siap-siap kos upah simpan Arahnu tersebut. Sebaik sahaja memperoleh duit pinjaman Arahnu tadi, asingkan siap-siap kos upah pinjaman Arahnu selama 6 hingga 12 bulan tersebut. Andai kata harga emas tidak menaik, kita boleh menggunakan duit tersebut membayar upah simpan emas yang berada dalam Arahnu tadi. Dan kita boleh mencuba lagi nasib dengan menyambung pajakan dalam tempoh tambahan 12 bulan tersebut. Tips selamat yang ketiga adalah berpada-pada pada jumlah emas yang kita pajak. Kalau kita ada 200 gram emas, pajak emas tersebut jangan melebihi jumlah 100 gram emas. Katakanlah harga emas menurun sebanyak 5% yang menyebabkan kita rugi 17.9% tadi, kita masih ada modal untuk tebus semula emas yang kita pajak di Arahnu tadi. Tips selamat yang keempat adalah, kita perlu membeli emas yang spreadnya yang paling rendah. Kebiasaannya, spread emas yang paling rendah ini adalah emas sama ada jongkong ataupun dinar emas, bukan menggunakan teknik ini menggunakan pajakan barang kemas. Dan tips yang kelima adalah, kita mesti berniaga emas dengan menjadi ejen syarikat emas gold bar ataupun dinar tersebut. Kerana dengan menjadi ejen sesebuah syarikat, kebiasaannya kita boleh menjual emas yang berada di tangan kita tanpa spread jika kita menjual emas tersebut kepada pelanggan kita. Baiklah, itu sahaja 5 tips tersebut. Secara ringkasnya, pada sebelum tahun 2012, teknik ini dijamin memperoleh keuntungan. Kerana pada ketika itu, harga emas boleh dikatakan menaik secara konsisten. Pendek kata, beli pada hari ini, 6 bulan akan datang kita confirm mendapat keuntungan. Akan tetapi, apa terjadi selepas tahun 2012? Anda boleh rujuk kepada graf harga emas yang saya kongsikan di sini. Berdasarkan graf ini, kenaikan harga emas menaik secara konsisten sebelum tahun 2012. Namun, apa terjadi selepas tahun 2012? Harga emas tidak begitu konsisten menaik. Ada ketika menurun, ada ketika menaik. Justru pada ketika ini, ramai pemajak emas yang kecundang. Dan bagi yang menggunakan teknik rempit emas ini, ramai yang masuk longkang. Sejak dari tahun 2012, orang yang paling gembira dengan emas adalah penyimpan emas tegar seperti saya. Bukanlah golongan spekulator, golongan yang selalu membuat analisa harga emas. Sebagai seorang penyimpan emas, lagi harga emas turun, lagi saya boleh senyum lebar. Matlamat saya sebagai seorang penyimpan emas ingin menambah jumlah kepingan emas dari semasa ke semasa. Saya percaya akhir sekali, orang yang lebih kaya ialah mereka yang memiliki aset fizikal yang lebih banyak, bukan sahaja emas, mungkin aset fizikal seperti rumah, hartanah ataupun tanah. Ini kerana aset fizikal nilainya sentiasa menaik dalam jangka masa yang panjang. Orang yang membiarkan duitnya tersimpan dalam bentuk aset kertas, kekayaannya pasti susut setiap tahun dimakan inflasi. Itu belum lagi diambil kira duit tersebut senang bocor akibat boros berbelanja. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Macam mana pula dengan pendapat anda? Sila tinggalkan pendapat anda tentang teknik manipulasi ini di ruang komen. Saya harap saya boleh jumpa anda lagi pada video yang seterusnya. Saya Muhammad Hafiz bin Syafi'i, penulis blog www.hafizsyafi'i.com, blog tentang emas dan kewangan. Jika anda belum lagi subscribe YouTube channel saya ini, sila subscribe terlebih dahulu untuk anda sentiasa mendapat update daripada saya, info dan tips tentang emas dan kewangan. Bye-bye, kita jumpa pada video yang seterusnya. Assalamualaikum.